Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu sekali lagi dalam slot kita, iaitu slot kisah para nabi. Alhamdulillah, kita telah pun selesai memperbincangkan, berkongsi berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam dengan pasangannya, iaitu dengan isterinya Hawa, yang telah pun digelincirkan oleh iblis, lanatullah, yang menyebabkan mereka diturunkan dengan cara yang tidak terhormat lah. Pun begitu, kebanyakan ulama tidak bersetuju bahawa Adam ini diturunkan dalam keadaan dihukum. Saya katakan wallahu a'lam sama ada dia dihukum atau tidak, tetapi apapun dia turun dalam keadaan dosa itu telah dibersihkan. Maksudnya tidak timbul lagi soal dosa warisan tu. Okey, selesai yang itu. Dan ada semalam saya ada mengatakan bahawa ada riwayat yang mengatakan kononnya Adam dan Hawa ini termakan daripada pokok namanya buah khuldi begitu. Perkataan itu sebenarnya khuldi itu adalah berasal daripada yang bermaksud kekal. Khalidina fiha abada, kan? Siapa yang masuk syurga itu kekal selama-lamanya. Jadi itu yang wujudnya kisah begitu, tetapi tidak ada riwayat yang sahih yang menerangkan bahawa pokok itu nama khuldi. Cuma yang ada dalam Al-Quran ialah tipu daya iblis memperdaya bapa kita Adam dengan perkataan ingin hidup kekal dan juga kekuasaan. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Okey, tayyib. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat? Semoga berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi kesihatan, diangkat segala penyakit insya-Allah. Tayyib. Hari ini kita nak sampai kepada perbincangan seterusnya. Sebelum itu saya nak bagi disclaimer sedikit. Kisah para nabi yang kita sampaikan adalah berdasarkan Al-Quran, dia paling utama, dan juga berdasarkan hadis-hadis yang sahih lah. Kita kena sunnah Nabi SAW. Kita tidak membawa riwayat-riwayat daripada Israiliyat, dan juga kita tidak membawa daripada riwayat-riwayat yang lain, supaya kisah ini murni daripada sebarang kisah hayalan dan khurafat, supaya kita benar-benar boleh ambil pengajaran seperti mana yang dimahukan oleh Sang Cipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil pun riwayat Israiliyat, kita ambil sekadar nak memberitahu tentang sesuatu yang telah diketahui ramai, tetapi masih lagi diragui kesahihan. Tidaklah kita kata semuanya salah, tetapi kita tidak membawa kisah tersebut kerana kita mahu yang sahih-sahih sahaja, kerana tujuan kisah para nabi diceritakan dalam Al-Quran bukan untuk menjadi buku cerita, dan juga bukan kisah sejarah, tetapi ia adalah untuk mencari ibrah dan pengajaran. Saya tahu ramai asatizah sahabat yang menceritakan dari sudut sejarah. Silakan, tak ada masalah. Tuan-tuan lebih layak mengatakan berkenaan begitu. Jadi saya yang kerdil ni hanya menceritakan berkenaan dengan pengajaran lah, seperti mana yang dimahu oleh Tuhan kita, iaitu Allah SWT, supaya kisah ini jadi ibrah, pengajaran kepada kita. Jadi pengajaran antara pengajaran yang kita dapat kutip pada pertemuan yang lepas ialah Adam alaihissalam walaupun diturunkan ke bumi dengan cara dalam keadaan yang sedikit memalukan lah ya, kerana terlucutlah pakaian syurga itu daripada mereka, tetapi itu tidak membawa makna satu kehinaan, kerana Allah telah pun memuliakan mereka dengan memaafkan mereka terus. Jadi kita jauhlah daripada kisah-kisah yang nanti kononnya Adam dan Hawa ini terpisah di bumi, berjumpa kembali di jabal yang apa nama dia, wallahu alam, saya pun lupa. Tapi yang pentingnya lah, saya katakan mereka turun sekali, seperti mana yang Al-Quran nyatakan, dan mereka hidup bersama-sama dengan senang lenang lah di dunia itu. Cuma bezanya ialah di syurga itu penuh dengan kenikmatan, tetapi seperti mana yang Allah warning, Allah beri amaran, janganlah kalian digelincirkan oleh syaitan. Kerana apa? Kerana kelak di dunia ada panas matahari. Jadi itu yang Allah kata, kalau siapa dapat petunjuk, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada apa takut. Kenapa Allah mention takut? Sebab this is the first time, ini pertama kali, awal al-marrah ke dunia ni.
Bumi ini adalah satu tempat yang asing buat siapa? Buat Adam dan Hawa. Satu tempat yang sangat asing. Perasaan takut mesti ada. Makan, minum, kalau hidup zaman kita nak bayar bil elektrik lagi. Kan? Macam-macam lagi nak bayar. Jadi itu perasaan takut. Takut tak dapat memenuhi keperluan. Bukan kehendak, keperluan dulu. Jadi itu Allah kata orang yang mengikut petunjuk Allah, dia tak akan rasa takut yang berlebihan kepada apa yang akan datang, dan tidak sedih apa yang berlaku, terkenang zaman-zaman di syurga. Tak ada masalah. Perkara telah lepas, biarkan dia lepas. Tetapi Adam dan Hawa, kalian mulakan hidup baru dengan kekal dengan mengikut ajaran Allah SWT. Itu agama yang tertua, itu Islam. Dan kekallah kalian dengan membawa tauhid itu di muka bumi ini, yang memang muka bumi ini dijadikan untuk kalian. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, semuanya untuk kalian, untuk manusia. Maka teruskan kehidupan di dunia yang telah dipermudahkan untuk kalian, dan hati-hatilah dengan musuhmu yang nyata yang bernama syaitan. Wallahu a'lam. Okey. Sebelum kita pergi kepada kisah hari ini, iaitu berkenaan dengan kisah anak-anak Nabi Adam, kita tengok dulu kronologi babak pertama yang berlaku di syurga sebelum diturunkan di dunia ni lah, sebelum apa yang berlaku di bumi ni. Jadi bahagian pertama merupakan peristiwa dan babak-babak semasa Nabi Allah Adam AS berada di syurga. Jadi pada bahagian ini kita ketahui bahawa baginda dilibatkan dengan peringkat-peringkat sewaktu permulaan kejadian. Daripada tanah kotor yang kepada tanah liat yang melekit, kemudian kepada tanah kering, dan seterusnya kepada keadaan tanah yang kering dan kehitaman-hitaman serta berubah-ubah warna dan baunya. Selepas itu dia berubah menjadi tanah liat kering yang mengeluarkan bunyi seperti sebuah tembikar. Kemudian patung tersebut ditiupkan dengan roh, dan kemudian para malaikat kesemuanya diperintahkan sujud. Jadi berlakulah ujian antara Adam dengan para malaikat ini berkaitan dengan ilmu. Lalu baginda telah berjaya, pas, mumtaz, flying colours, dan mengatasi mereka dalam ujian tersebut. Jadi selepas itu Allah menciptakan baginya Hawa, diciptakan pasangan, iaitu isterinya. Mereka berdua bergembira menikmati segala makanan yang ada dalam syurga mengikut kehendak mereka. Mereka makan daripada pokok-pokok dan buah-buahan yang ada di dalam taman syurga kecuali sebatang pokok sahaja. Ada hadis kalau manusia ni kalau dia beri lebih kurang satu bukit yang penuh dengan emas, dia akan nescaya dia nak pokok yang lain. Itu manusia. Dia takkan pernah ada rasa cukup. Jadi mereka ni berdua dilarang daripada menghampiri pokok tersebut. Namun iblis laknatullah menghasut, berbisik kepada mereka serta bersumpah palsu dengan nama Allah dengan mendakwa dirinya adalah benar dan menjadi penasihat kepada mereka berdua. Namun disebabkan lupa dan leka, kata Dr. Salah, mereka telah terjerat dan telah termakan buah daripada pohon yang dilarang tersebut. Lantas serta-merta aurat mereka diperlihatkan dan dipertuntunkan kepada mereka setelah pelanggaran tersebut. Mereka berdua benar-benar merasa malu dan segera menutup dan melindungi aurat-aurat tersebut dengan daun-daun daripada pokok syurga yang rindang. Jadi sudah pasti Allah SWT murka dengan perkara tersebut dan menyalahkan kedua-dua mereka. Namun mereka menyesal dan bertaubat kepadanya dan memohon keampunan. Jadi saya katakan Allah terus menerima taubat dan permintaan mereka. Lantas Allah mengampunkan kedua-dua mereka. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam menerima kalimat untuk bertaubat, maka Allah terima taubat. Innahu at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Itu dia. Jadi Allah mengampunkan. Selepas itu Allah memerintahkan mereka agar turun dari syurga menuju ke dunia dalam keadaan tidak berdosa. Okey. Persoalan, macam mana turun? Naik lift ke? Naik kapal terbang ke? Naik burak ke? Ataupun terjatuh ke? Sebab perkataan ihbitu tu, jatuhlah kamu. Wallahu a'lam. Saya tak tahu, saya tak ada masa tu. Tak ada siapa pun wujud untuk mengesahkan perkara tersebut. Tidak ada siapa ahli sejarah yang boleh mengesahkan perkara tersebut. Jadi kadang-kadang ada orang cakap dia turun kat sini, turun kat sana. Wallahu a'lam. Itu cuma kisah-kisah dongeng, hayalan sahaja. Semua orang nak, kalau boleh nak ada bahagian dalam kisah Nabi Adam ni. Biasa kalau kita tengok di komentari, kadang-kadang satu makam sahaja, seorang ni claim ada makam Nabi Adam kat sini, tempat lain pun claim benda yang sama. So ada 3, 4, 5 kubur.
Satu manusia ada berapa kubur. Jadi itu sangat pelik lah. Okey. Jadi apa kita memadailah. Cukuplah kita dengan kisah yang datang daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jangan kita sibukkan dengan kisah-kisah yang belum tentu benar. Kalau kita sibukkan dengan kisah-kisah yang berbentuk khayalan, kisah cinta, kisah yang tak tahu betul ke tidak. Jadi akhirnya baik kita tengok cerita Superman. Baik kita tengok Avengers. Baik kita tengok Boy. Sebab memang tentu dah kisah tu kisah khayalan, kisah khurafat, kisah yang tak benar. Tapi jika kita hendak melihat kisah-kisah yang benar yang datang dari Al-Quran, maka ada disiplin-disiplin tertentu, iaitu mesti kita jaga. Jangan biarkan dia lari daripada apa yang ni. Apa yang kita nak. Apa yang Allah nak. Bahkan kisah Nabi Nuh. Ada setengah riwayat mengatakan kisah sejarah ekor khinzir pun diperceritakan dalam kisah Nabi Nuh. Apa faedah yang kita dapat dari itu? Kita tak nampak apa-apa faedah, melainkan peliklah macam cerita kartun. Itu sahaja. Okey, baik. Jadi cukup sekadar itu kisah Adam AS di syurga. Kita sekarang sampai kepada surah di mana mereka sekini berada di dunia. Dan tidaklah dikisahkan berkenaan Adam dan Hawa. Tak adalah kata al-kisahnya Adam dan Hawa hiduplah di dunia bergembira. Tak ada. Tak cerita begitu. Tetapi mencerita berkenaan dengan anak-anaknya. Untuk apa? Menunjukkan bahawa iblis benar-benar man of his word. Betul-betul menepati janji. Dia tak duk rehat. Dia tak duk diam. Kita lalai. Tapi iblis tak pernah lalai. Yang itu. Dia tak pernah lalai daripada apa? Untuk menghancurkan kita. Satu ada dalam hadis, saya tak ambil hadis tu. Cuma maksud hadis, kita tahu Allah arasnya atas air. Berdasarkan hadis yang sahih. Tetapi, iblis juga turut melakukan sedemikian. Dia meletakkan arash dia di atas air. Nak lawan kuasa Allah SWT. Ada yang kata bermuda triangle tu, itu saya tak tahu. Wallahu'alam. Kita tak tahu. Yang penting dia cuba meniru kuasa Allah. Bahkan ada riwayat dalam hadis mengatakan bahawa syaitan-syaitan yang bekerja dengan dia ni lapor apa yang telah mereka buat. Ada yang kata macam ni. Akhirnya dia kata memutuskan hubungan suami isteri. Dia kata yang itu yang terbaik lah. Lebih kurang maksud hadis. Okey. Itu dia. Jadi Adam akan iblis akan iblis akan membuat supaya manusia ini bergaduh sama sendiri. Jarang-jarang sekali dia dapat untuk mengeluarkan orang Arab ni daripada Islam, ataupun manusia kita, orang Islam tu daripada Islam. Jarang-jarang. Yang selalu dia buat ialah menimbulkan permusuhan. Seperti mana Allah SWT mengatakan bahawa turunlah kalian ke bumi, maka kalian akan saling bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Maka diceritakanlah berkenaan anak lelaki Adam, 2 orang anak lelaki Adam. Taklah diceritakan berapa banyakkah bilangan anak-anak Adam. Kononnya bahawa Hawa ini selalu mengandung mesti dua berpasangan. Wallahu a'lam. Dalam Al-Quran tidak dinyatakan, dalam hadis Nabi tidak dinyatakan. Yang kita tahu ialah kisah Nabi Adam ini, kisah anak-anak Adam ini terdapat, kalau tak silap, cuma dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31. Kita nak lihat versi Allah SWT. Kita lihat bagaimana Allah sendiri menceritakan perkara tersebut. Kita tak mau dengar dari orang lain. Sebab orang lain mungkin silap. Yang Allah tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Dia yang mengatur segala urusan. Dia melihat kejadian ini. Bahkan dia menentukan kejadian ini. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Saya bacakan awal saja dalam bahasa Arab. Ya, Allah SWT berfirman, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita kisah 2 orang anak yang berlaku dengan sebenarnya. Ini perkataan yang saya nak. Bil haq.
Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala tahu ada kisah-kisah versi-versi yang berbeza-beza. Tetapi wahai umat Muhammad, wahai Muhammad dan wahai sahabat-sahabatmu, wahai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku nak cerita kepada kalian ini kisah yang sebenar-benarnya, yang hak. Yang lain-lain tu terbuka kepada hayalan khurafat, terbuka kepada kesilapan. Yang aku ceritakan versi aku, versi yang betul. Kenapa kalian sibuk-sibukkan dengan versi-versi yang mungkin silap, sedangkan kalian ada versi yang betul? Iaitu versi yang datangnya daripada Sang Pencipta itu sendiri, itu Allah SWT. Jadi mari jom kita sudi-sudikan untuk mendengar apa versi Allah. Saya bacakan terjemahannya. Dan bacakanlah kepada mereka kisah dua orang anak yang berlaku dengan sebenarnya, bilhaq. Itu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban, lalu diterima korban salah seorang di antaranya dan tidak diterima dari yang lain. Berkata, yakni salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Maka seorang lagi menjawab, yang hendak dibunuh menjawab, hanya Allah yang menerima dari orang-orang yang bertakwa. Demi sesungguhnya, jika engkau hulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan dosa dan dosamu sendiri. Dosa membunuh dia dan dosamu sendiri. Maka dengan itu engkau tergolong dalam kalangan ahli neraka, dan itulah dia balasan orang yang zalim. Maka nafsu jahat mendorongnya membunuh saudaranya, lalu dia membunuhnya. Oleh itu dia tergolong dalam golongan orang yang rugi. Jadi kita dapat lihat, sebelum saya habiskan ayat tu, kita dapat lihat bahawa versi Al-Quran, versi yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak ada kena-mengena dengan jealous nak kahwin dengan adik-beradik ni cantik ke tak cantik tu kan. Mungkin syariat ni memang boleh kahwin dengan adik-beradik lah. Yang tu sebab apa? Sebab tak ada manusia lain. Tetapi kita tak mengorek-ngorek apa yang Allah tak cerita. Kerana kisah cinta, type sajalah internet kisah Qabil Habil, nama pun tak sebut dalam Al-Quran. Jumpalah kisah-kisah cemburu buta ni kan. Kisah dengki ni. Saya hianat ni cantik lagi, yang saudara ni nak dikahwinkan dengan saudara kembar dia. Sedangkan kembar dia lagi cantik daripada yang seorang lagi tu. Maka jadilah kisah romantis. Kisah pembunuhan pertama berlaku kerana cinta. Allahu Akbar. Sedangkan Allah kata pembunuhan pertama berlaku kerana dengki. Korban tidak diterima. Seolah-olah Allah tidak mengiktiraf dia. Seperti mana iblis yang tak puas hati tak dapat jadi khalifah. Seolah-olah Allah tidak mengiktiraf dia. Sedangkan kalau kita ini berfikir jernih, kalaulah kita ini tidak diterima korban, maksudnya must be ada something wrong lah dengan kita. So aku kena perbaiki, mungkin aku tak ikhlas, mungkin aku, atau mungkin sekadar ujian Allah Subhanahu Taala. Mungkin hari ni korban aku tak terima, esok Allah terima aku punya pula. Jadi kita mesti fikir dengan jernih, sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi kita dapat lihat bahawa seorang lelaki ini nak bunuh adik-beradik, tak tahu abang atau adik. Dia nak bunuh saudara dia. Maka saudara dia kata, aku takkan lawan. Aku takkan lawan. Sebab tu ada hadis mengatakan kalau seorang yang bunuh dan dibunuh, itu dia kedua-duanya masuk neraka. Bila ditanya oleh sahabat kenapa mafhum hadis, sebab yang dibunuh pun nak juga membunuh kalau boleh. Jadi di sini adalah perbincangan ulama pasal fiqh, boleh ke tidak kita mempertahankan diri bunuh orang yang hendak membunuh kita. Itu bukan perbincangannya di sini. Tetapi kita nak kata macam mana orang dia kata, adik-beradik dia kata, kalau kau bunuh aku, kau akan masuk neraka. Kenapa dia doakan yang buruk untuk saudara dia? Saudara dia menurut Ustaz Norman Alihan, itu adat adik-beradik. Mana adik-beradik cakap elok kat adik-beradik dia? Kita adik-beradik gaduh, kaya nanti minta maaf, biasa. Kan? Jadi ini soal adik-beradik, jangan ditiru. Soal melaknat orang lain ni jangan ditiru. Ini bukan untuk ditiru. Ini adalah kisah yang pernah berlaku. Quran sangat realistik. Dia tak ada kata, tak apalah kalau kau nak membunuh aku, moga-moga kau masuk syurga. Ini sangat-sangat karut. Quran tidak begitu. Nabi Musa bila marah, dia baling kitab Taurat. Oh, kalau kita kafir lah baling Quran ni. Kan? Baling kitab Allah ni. Tak. Marah yang tak dapat terkawal kerana Allah. Ini pun marah, takut, campur macam, kenapa aku nak dibunuh oleh saudara aku sendiri? Maka menyebabkan dia terkeluarlah kata-kata seolah-olah melaknat saudaranya. Itu barangkali menyebabkan dia semakin marah, menyebabkan dia menjalankan tugas untuk apa yang telah dihasut oleh iblis untuk membunuh
saudara dia sendiri. Syaitan untuk membunuh saudara dia sendiri. Maka terbuktilah bahawa syaitan tak duduk diam. Dendam dia di syurga, dibawa terus di bumi, sehingga pembunuhan pertama yang berlaku adalah bukan di kalangan orang kafir, tetapi pembunuhan pertama yang berlaku adalah kalangan orang Islam itu sendiri. Sedih, tetapi benar. Tapi jangan sedih sangat, benda dah berlaku. Cuma jangan kita tiru apa perbuatan yang buruk. Tetapi rahmat Allah SWT tidak pernah padam. Apa yang berlaku? Setelah dia bunuh saudaranya, lalu dia bunuh dia, oleh itu dia tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepadanya bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Maka dia berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku. Aku tak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu dia tergolong dalam kalangan orang-orang yang menyesal. Persoalan dia ada satu hadis. Apa hadis dia? Hadis berkenaan dengan kisah anak-anak Adam ini, yang telah nasib pada yang telah membunuh saudaranya sendiri itu. Sekadar pengetahuan saya yang cetek ini, sekadar pengetahuan saya yang kerdil dan cetek ini, saya cuma dapat jumpa satu hadis sahaja berkenaan dengan anak lelaki Adam yang telah membunuh saudaranya itu, iaitu dia akan menanggung beban dosa setiap jiwa yang membunuh dengan zalim. Riwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan daripada Imam Muslim, daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Rasulullah SAW bersabda, baginda bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bna Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Tidak ada jiwa yang dibunuh secara zalim melainkan ditanggung dan dipertanggungjawabkan ke atas anak lelaki Adam yang pertama dengan setiap titisan darah, kerana dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Kita tak tahu kenapa dia menanggung dosa ini. Adakah dia bertawar ataupun dia lost ke, apa jadi dengan dia, kita tak tahu. Itu kisah misteri yang Allah tinggalkan, mungkin untuk para pengkaji. Tetapi yang penting ialah kita tahu pembunuhan ini pertama berlaku ini bukan di kalangan orang kafir, tapi berlaku dalam kalangan orang Islam sendiri yang ditarbiah dalam keluarga yang baik, keluarga yang bapanya seorang Nabi. Maka kalau kita rasa macam, kenapalah anak aku jahat sedangkan aku ni ikut ajaran Islam dengan baik, kita katakan pembunuhan pertama pun berlaku di kalangan anak-anak orang beriman, anak-anak para nabi. Berlaku perselisihan tersebut. Itu dia. Jadi makin beriman kita, makin kita mengaku dekat dengan Allah, makin kita diuji. Wallahu a'lam. Jadi sampai pada kita kisah wafat Adam AS. Jadi kita tak tahu, tak ada hadis-hadis yang benar-benar sahih yang menceritakan berkenaan kisah Adam AS yang wafat, melainkan ada satu sahaja yang dinakalkan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Menurut beliau, saya tak pasti tentang kesahihan hadis ni kerana diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Ubay bin Ka'ab. Saya bacakan sahaja radhiyallahu anhu. Daripada Rasulullah SAW, bagi dia bersabda yang maksud, sesungguhnya Adam AS ketika sedang menghadapi saat kematian, baginda berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku sekalian, sesungguhnya aku inginkan buah-buah syurga. Lalu mereka semua pergi mendapatkannya untuk bapa mereka. Kemudian para malaikat datang bertemu dengan anak-anak Adam dengan membawa kain kafan, beberapa barang yang baik seperti kasturi, wangian dan juga kapur barus. Mereka juga turut membawa beberapa bilah kapak, alat pengukur tanah dan bakul. Lantas mereka berkata kepada anak-anak Adam, malaikat berkata, wahai anak-anak Adam, apakah yang kamu semua inginkan? Apakah yang kamu semua ingin minta? Anak-anak Adam kata, bapa kami sakit dan baginda inginkan sesuatu daripada syurga. Malaikat kata, pulanglah. Sungguhnya bapa kamu semua telah pun meninggal dunia. Kemudian para malaikat datang menemui Adam AS. Hawa telah menampak mereka dan semestinya mengenali mereka. Lantas beliau berlindung di sebalik Adam. Tiba-tiba Adam berkata kepadanya, bolehkah engkau berada jauh sedikit daripada aku? Sesungguhnya aku dicipta dan datang sebelum engkau. Biarkan aku sendirian dengan para malaikat Tuhanku. Maksud dah meninggal tadi, hampir meninggal lah dalam keadaan nazak. Lalu mereka mencabut nyawa Adam AS. Kemudian mereka memandikannya, mengkafankannya, meletakkan bahan-bahan yang baik seperti kasturi, wangian dan kapur barus.
Selepas itu mereka menggali kubur dan membuat liang lahat. Para malaikat selepas itu menunaikan solat jenazah, memasukkannya ke dalam kubur dan meletakkannya betul-betul di liang lahat. Kemudian mereka mengebumikannya. Mereka berkata, wahai anak-anak Adam alaihissalam sekalian, inilah sunnah kamu semua. Jadi berdasarkan hadis ini, menurut Dr. Salah, ketika Adam alaihissalam hampir meninggal dunia, baginda ditimpa penyakit. Namun kita tak tahu umur baginda pada masa itu, selainkan baginda juga teringin untuk makan sesuatu daripada syurga. Lalu baginda meminta anak-anak yang pergi mendapatkannya. Tidak ada sebarang makanan di syurga. Kemudian ditunjukkan cara pengembuian Nabi Adam AS. Jadi para asatizah lebih mengetahui, asatizah hadis lebih mengetahui tentang sahih atau tidak hadis ini. Cuma kita nakalkan sekadar untuk melengkapkan kisah Nabi Adam alaihissalam. Kebenaran hanya Allah yang mengetahui. Wallahu a'lam. Demikian tamatlah kisah Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kisah cucu cicitnya masih belum tamat. Kitalah cucu cicitnya. Kisah itu masih berlaku. Permusuhan dengan iblis dengan syaitan akan terus berlaku sampailah ke hari kiamat. Hari ini saya bercakap, saya mengaku bermusuhan dengan iblis. Tetapi Allah tahu di belakang adakah saya mengikuti syaitan atau tidak kerana tipu daya. Kerana tipu daya mereka yang licik ini. Jadi kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Sentiasa kembali seperti mana Nabi Adam. Jangan kita salahkan qada dan qadar. Salahkan Allah, melainkan salahkan diri sendiri. Perbaikilah apa yang kurang. Iblis tidak akan duduk diam. Sentiasa dia akan cuba menjatuhkan kita dan membawa kita kembali berjumpa Allah dalam keadaan terhina seperti dia. Tetapi mintalah permohonan perlindungan daripada Allah dengan kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang derjam. Dan kisah ini akan berterusan. The adventure will continue insyaAllah. Dalam kisah yang berikutnya, kalau tak ada aral, esok kita berjumpa lagi. Sekarang ni tengah semangat, boleh jumpa tiap hari, boleh rakam tiap-tiap hari. Esok dah sibuk balik. PKP dah berakhir, kelas pun dah start balik. Maka tak tahulah bila boleh berjumpa. Tapi apa pun, alhamdulillah, tamat kisah Nabi Adam. Besok kita akan berbincang berkenaan dengan Nabi yang baru. Iaitu kisah yang baru. Kisah lama dah, tapi baru nak cerita. Saya baru nak cerita. Jadi, kisah Nabi mana? InsyaAllah, kita tunggu. Kita akan nyatakan esok insyaAllah. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sahabat-sahabat, kalau ada salah dan silap, tuan-tuan boleh terus betulkan dalam ruangan komen. Dan tuan-tuan berhak untuk gunakan video ini untuk belajar, untuk tukar jadi audio. Kalau tuan-tuan pandai buat semua benda ni, tuan-tuan orang-orang multimedia kan, orang-orang zaman sekarang lebih hebat, silakan. Nak buat nota sendiri, nak buat infografik ke semua, silakan, asalkan dapat manfaat. Cuma jangan lupa doakan saya dan keluarga agar dirahmati Allah, diampuni dosa kami semualah. Kami semua adalah orang yang melakukan kesilapan, melakukan dosa kepada Allah SWT. Tentu banyak sekali kurangnya. Dan minta maaf atas segala salah silap cakap. Kadang-kadang bergurau ataupun mungkin bahasa orang Kuala Lumpur ni bahasa dia tak sopan sikit, saya minta maaf. Jadi kita tutup dululah pertemuan kita ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kerana sudi mendengar, kerana sudi menonton video ini. Sebar-sebarkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Bye-bye.